Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bertemu dalam Conference International Conference on Malay, Arabic and English Literature ICMEL 2022. Hari ini saya akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Fenomena Sosial dalam Cerita Rakyat Melayu di Tumpat, Kelantan, satu penelitian takmilah. Saya sebagai pembentang Muhammad Nur Al-Hakim Muhammad Hanafiah. Kertas kerja ini dilakukan secara bersama dengan penyelia saya iaitu Dr. Muhammad Firdaus Cik Yaakob. Pertama sekali kita akan melihat pada bahagian pengenalan. Cerita rakyat Melayu membawa maksud cerita yang berkisarkan mengenai kebudayaan dan adat masyarakat Melayu terdahulu serta mengandungi unsur-unsur hiburan dan pendidikan secara tidak formal kepada masyarakat. Kenyataan ini disokong oleh Muhammad Firdaus Cik Yaakob 2018 yang menyatakan bahawa cerita rakyat Melayu merupakan karya sastra rakyat yang mengekspresikan nilai budaya dan adat dalam kalangan masyarakat Melayu dalam bentuk cerita. Seterusnya, fenomena sosial merupakan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berfungsi sebagai aturan untuk bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan seharian oleh Bagja Waluya 2007. Dalam konteks ini, cerita rakyat merupakan satu karya sastra yang mengandungi nilai-nilai positif dan berkait rapat dengan fenomena sosial masyarakat Melayu kerana disampaikan dengan kaedah pertuturan sebagai hiburan dan unsur pendidikan. Oleh itu, kajian ini memberi kefahaman kepada khalayak bahawa cerita rakyat Melayu menggambarkan fenomena sosial yang boleh dijadikan panduan kepada masyarakat pada masa kini. Seterusnya, kita akan melihat pada bahagian penyataan masalah. Berdasarkan pemerhatian terhadap analisis kajian-kajian lepas, pengkaji mendapati terdapat kelompongan dalam kajian ini di mana pengkaji melihat kajian terhadap fenomena sosial kurang dijalankan oleh pengkaji terdahulu. Permasalahan kajian juga bertitik tolak daripada pemikiran masyarakat memandang cerita rakyat Melayu yang tidak memberi sebarang faedah dan hanya sebagai hiburan semata-mata. Maka, kajian dan penyelidikan ini dijalankan untuk mengisi kelompongan yang ada serta secara tidak langsung dapat memartabatkan kepentingan cerita rakyat Melayu ini, terutama sekali dalam perincian mengenai fenomena sosial dalam cerita rakyat Melayu di Tumpat, Kelantan. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya kita beralih pula kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan kaedah kepustakaan dan kaedah temu bual. Sehubungan dengan itu, pengkaji telah berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan untuk mengumpul data mengenai kajian cerita rakyat Melayu, fenomena sosial dan teori takmilah. Antara perpustakaan yang dikunjungi termasuklah Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk mendapatkan jurnal sastra, kertas kerja, kertas seminar, buku-buku dan tesis-tesis para sarjana untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, kaedah temu bual dijalankan oleh pengkaji untuk mendapatkan cerita rakyat Melayu di daerah Tumpat, Kelantan. Teori takmilah. Kajian ini memperincikan prinsip hubungan khalayak dengan sastra sebagai satu hubungan rapat antara satu sama lain yang memperincikan tentang pendidikan, dakwah, menanam nilai-nilai tauhid, kekudusan, keagungan Tuhan, jihad, penentangan terhadap kebatilan dan sesuatu yang mengajak ke arah kebaikan. Syafi'i Abu Bakar 1997. Oleh itu, prinsip ini dipilih sebagai landasan kajian ini adalah bertujuan untuk melihat fenomena sosial dalam cerita rakyat Melayu dengan nilai positif yang diterapkan ke dalamnya sesuai dengan tuntutan dalam prinsip ini. Hadirin sekalian, kita beralih pula kepada bahagian analisis kajian. Fenomena sosial dalam cerita rakyat di Tumpat, Kelantan. Fenomena sosial dalam cerita rakyat melalui konteks nilai dan pengajaran sememangnya salah satu aspek yang berpotensi membuka mata masyarakat. Antara nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Melayu di Tumpat, Kelantan yang dianalisis termasuklah nilai bersangka baik, usaha dan nilai pemaaf. Sementara itu, antara cerita rakyat yang terpilih termasuklah pertandingan rebana, kubu jepun dan penghulu dan pencuri. Nilai bersangka baik. Nilai bersangka baik sememangnya salah satu nilai yang dianjurkan oleh Islam dan sewajarnya diamalkan oleh setiap anggota masyarakat supaya sentiasa mendengar dan melihat dengan niat yang baik. Nilai bersangka baik dapat dikenal pasti dalam cerita rakyat Melayu yang berjudul Pertandingan Rebana. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut.
Perasaan dengki tersebut telah mendorong dia untuk merosakkan rebana tersebut dengan menikam permukaan rebana dengan sebilah buluh runcing. Maka, rosaklah rebana Pak Kop yang cantik tersebut tanpa pengetahuan Pak Kop kerana perkara itu dilakukan pada waktu malam semasa dia sedang tidur. Syahri Abdul Kadir 2021. Pola membuktikan fenomena sosial yang berlaku pada zaman dahulu dan betapa pentingnya mengamalkan nilai bersangka baik. Hal ini dapat dilihat dalam petikan melalui watak seseorang yang mempunyai hasad dengki terhadap Pak Kop sehingga sanggup merosakkan rebananya. Dalam konteks ini, fenomena sosial melalui nilai bersangka baik harus diamalkan untuk mengelakkan perasaan hasad dengki. Pengaplikasian prinsip takmilah dapat digarap melalui peristiwa seseorang dalam cerita ini yang mempunyai hasad dengki kepada Pak Kop boleh dijadikan iktibar. Oleh itu, cerita rakyat yang bertajuk Pertandingan Rebana jelas mengutarakan kepentingan nilai bersangka baik kepada masyarakat dan sekaligus memperlihatkan fenomena sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Nilai usaha dapat disimpulkan sebagai satu nilai yang penting kepada seseorang untuk mencapai sesuatu hasrat dan cita-cita kerana proses untuk mencapai perkara tersebut memerlukan daya usaha yang tinggi. Nilai usaha dikesan terdapat dalam cerita rakyat Melayu yang bertajuk Kubu Jepun. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut. Penduduk kampung sangat takut untuk bertempung dengan askar Jepun kerana mereka akan disuruh melakukan kerja seperti hamba tetapi tidak dibayar upah. Berkat usaha penduduk kampung membina kubu persembunyian telah melegakan sedikit kegusaran dalam hati para penduduk. Syahri Abdul Kadir 2021. Berdasarkan petikan di atas, fenomena sosial melalui nilai usaha secara beramai-ramai telah diamalkan sejak sekian lama oleh masyarakat Melayu. Tamsilnya, watak penduduk kampung dalam cerita rakyat Melayu ini digambarkan berusaha bersama menggali lubang demi keselamatan penduduk kampung dari bertembung dengan askar Jepun yang kejam. Dalam konteks ini, fenomena sosial yang berlaku dalam zaman itu iaitu nilai berusaha digambarkan dengan jelas melalui cerita ini. Sehubungan dengan itu, prinsip takmilah iaitu khalayak bertujuan untuk memupuk mereka ke arah insan kamil, sempurna juga diaplikasi melalui watak penduduk kampung yang berusaha secara bersama-sama untuk menggali lubang sebagai kubu untuk berlindung daripada askar Jepun, membuahkan hasil apabila mereka berjaya mengaburi mata pihak Jepun. Justru, masyarakat yang berfikir akan menafsir dan menghadam nilai berusaha untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian dan mewujudkan fenomena sosial yang positif. Seterusnya adalah nilai yang terakhir iaitu nilai pemaaf. Nilai pemaaf ini sangat penting dalam kehidupan manusia bagi menyeimbangkan hubungan sesama manusia supaya tidak berlaku konflik berpanjangan terutama dalam institusi kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dalam cerita rakyat Melayu yang bertajuk Penghulu dan Pencuri. Penghulu Yaakob Mahmud yang terkenal dengan sifat garang memilih cara yang halus dan lembut untuk mengubah kelakuan pencuri tersebut. Cara yang lebih halus seperti berbaik dahulu dengan pencuri dan disusuli dengan memberi nasihat kepada pencuri tersebut supaya menyedari kesalahannya mencuri haiwan ternakan penduduk kampung. Syahri Abdul Kadir 2021. Petikan di atas menggambarkan fenomena sosial seperti nilai pemaaf yang diamalkan oleh masyarakat zaman lampau, terutamanya seorang pemimpin. Sebagai contohnya watak Penghulu Yaakob Mahmud yang seorang tegas namun mengamalkan nilai pemaaf dalam menangani kejadian kecurian di kampung. Dalam konteks ini, fenomena sosial yang diketengahkan melalui nilai pemaaf dalam cerita rakyat ini jelas ditunjukkan dalam pengolahan jalan cerita. Seterusnya, prinsip khalayak dan karya dapat dilihat dalam penelitian ini melalui watak Penghulu Yaakob Mahmud sedia memaafkan pencuri tersebut supaya dia insaf dan berjanji tidak melakukan perkara tersebut lagi. Oleh itu, cerita rakyat Melayu ini memenuhi kriteria pendekatan khalayak dan sastra yang terdapat dalam teori takmilah. Kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, aspek fenomena sosial dalam cerita rakyat Melayu di Tumpat Kelantan dapat memberi impak yang positif dan berkesan untuk menjadikan masyarakat Melayu lebih baik. Hasil daripada penelitian membuktikan bahawa cerita rakyat Melayu syarat dengan fenomena sosial melalui nilai positif yang boleh dijadikan landasan kepada masyarakat Melayu dalam membina akhlak yang utuh dan sempurna. Oleh itu, cerita rakyat Melayu wajar dipelihara dan diangkat martabatnya kerana syarat dengan fenomena sosial melalui nilai positif dan berkesan dalam pembentukan akhlak, sasiah dan jati diri masyarakat Melayu.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.